Melayu ya, Tuan betul. Fong Kuai Lon, Bukit Kota Raja Bintang. rindu nak jawab soalan Terima saya tu. kasih. Puan Yang Ketua soalan kelas. Terima kasih Puan Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Yang Ketua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia iaitu JKM yang diberi tanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta Pusat Jagaan 1993 iaitu Akta 506 amat memandang serius terhadap isu-isu melibatkan kes berkaitan kecuaian, pengabaian dan penderaan kanak-kanak yang berlaku di pusat jagaan. Di bawah Akta 506 ini terdapat 5 kategori pusat jagaan atau dengan izin institutional care iaitu pertama pusat jagaan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, kedua pusat jagaan warga emas 60 tahun ke atas, ketiga pusat jagaan OKU, keempat pusat jagaan wanita iaitu kes wanita hamil luar nikah, domestic violence dengan izin dan kelima pusat jagaan pelbagai iaitu campur. Seterusnya untuk pusat jagaan kanak-kanak ia merupakan premis yang menyediakan penjagaan dan perlindungan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan didaftarkan di bawah Akta Pusat Jagaan Kanak-kanak 1993. Kanak-kanak di pusat jagaan ini tinggal di pusat jagaan tersebut. Berbeza dengan Taman Asuhan Kanak-kanak atau lebih dikenali sebagai TASKA atau dengan izin nursery. Ia didaftarkan di bawah akta yang lain iaitu Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Antara perbezaan ketara kedua-dua perkhidmatan ini adalah pertama dari segi umur. Untuk TASKA ia memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun. Manakala untuk pusat jagaan ia adalah untuk kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun. Selain itu, kanak-kanak di pusat jagaan akan tinggal atau menginap di premis tersebut. Sementara itu, untuk TASKA, ibu bapa menghantar anak-anak mereka untuk jagaan harian ataupun daycare semasa mereka keluar bekerja. Untuk makluman berdasarkan rekod JKM, tahun 2020 hingga 2022 sebanyak 3 kes penderaan di pusat jagaan kanak-kanak dilaporkan berbanding dengan 1,248 buah pusat jagaan kanak-kanak yang telah berdaftar di bawah Akta 506 dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, KPWKM tetap memandang serius sebarang kes penderaan di pusat jagaan kanak-kanak. Antara usaha dan tindakan yang dilaksanakan oleh JKM bagi memastikan pusat jagaan yang didaftar sentiasa mematuhi akta dan peraturan-peraturan yang ditetapkan termasuklah dari segi pemantauan, pemeriksaan berkala dan mengejut. Kedua, memperkasakan tindakan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan yang melanggar akta. Dan ketiga, sentiasa mengadakan program kesedaran masyarakat agar menjadi mata dan telinga jabatan bagi melaporkan kejadian-kejadian yang disyaki melanggar akta. Sementara itu, tindakan penguatkuasaan berdasarkan Akta 506 juga boleh diambil terhadap pusat jagaan yang tidak berdaftar. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Silakan. Puan Ketua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri. Penderaan kanak-kanak banyak berlaku dalam pusat-pusat jagaan bersendirian atau swasta yang kurang pemeriksaan jambatan. Terlepas pandang tidak berdaftar, saya ingin bertanya, berapakah kes yang diambil tindakan undang-undang dan yang dilepaskan begitu saja? Dan apakah jabatan mampu mengawasi supaya kes-kes penderaan kanak-kanak ini yang mengakibatkan kecederaan dan kematian kanak-kanak dapat disekat dan tidak berulang lagi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi saya dah sebutkan mengenai kes yang ada setakat 31 Disember untuk tahun ini. Kita ada 3 kes. Sebab saya nak pastikan supaya Yang Berhormat faham bahawa yang berdaftar di bawah kes di bawah kita adalah kes yang di bawah ada juga di bawah swasta ya, tapi semuanya berdaftar. Maka kes yang telah kita ambil banyak ada statistik, saya akan bagi statistiknya
di mana dia banyak di sini, nanti I will give you the statistic. Namun begitu Yang Berhormat, untuk kita mengekang kes-kes penderaan terhadap kanak-kanak di pusat jagaan kanak-kanak, JKM turut melaksanakan 3 tindakan penguatkuasaan yang diambil, iaitu di bawah di atas pusat jagaan di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak, iaitu LAK. Kita seal di pusat jagaan tersebut, dan ada juga kompaun dikeluarkan dan didakwa juga. Dan di samping itu, satu garis panduan siasatan Taman Asuhan Kanak-kanak dan Pusat Jagaan telah dibangunkan dan mengedarkannya kepada semua pegawai kebajikan. Actually we have new new proses, kita edarkan dasar garis panduan yang baru untuk menguatkan lagi dia punya penguatkuasaan. Dan itu setakat 14 November kita baru mengadakan penerangan kepada 2 kumpulan untuk pegawai kita bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang memerlukan pembukaan kertas kesihatan dapat dilaksanakan dengan lebih proaktif. Biasanya kalau ada yang dilaporkan pada kita akan kita laporkan kepada pihak polis. Terima kasih. Yang Berhormat Rantau Panjang. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Tahniah kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di atas inisiatif yang telah diambil untuk memastikan pusat penjagaan kanak-kanak kita dapat terjamin di sudut keselamatan. Soalan saya ialah, apakah usaha untuk memastikan supaya tidak ada pusat jagaan yang tidak berdaftar, dan apakah usaha yang dibuat untuk memastikan supaya orang yang layak sesuai itu, yang layak dan sesuai yang kita nak letak anak-anak yang daripada pusat jagaan kita ini kepada mereka yang betul-betul layak, dan adakah kerajaan bercadang untuk meningkatkan lagi modul kerohanian di pusat-pusat jagaan kita? Terima kasih. Terima kasih Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya mungkin masa Yang Berhormat berada di situ juga Yang Berhormat tahu bahawa kita telah membuat pindaan kepada undang-undang pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memperkenalkan cara baru, peraturan baru, dan pada masa ini ianya masih dalam projek perintis. Ada 2 perkara yang penting di situ, di mana kita meminda akta-akta kanak 2011 ini untuk menambah baik konsep penjagaan terhadap kanak-kanak. Jadi jika sebelum ini dalam peruntukan asal akta tersebut memperuntukkan kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan ditempatkan atau dihantar ke institusi kebajikan kendalian JKM. Dengan pindaan pada tahun 2016 tersebut, kanak-kanak ini sekarang akan ditempatkan di luar institusi mengambil kira konsep pemeliharaan berasaskan kekeluargaan, di mana mereka akan ditempatkan bersama dengan orang yang layak dan sesuai seperti yang disebutkan tadi, serta dijaga di rumah orang tersebut dan dalam suasana keluarga. Ini berbeza dengan penempatan di institusi yang mana kanak-kanak ini dikumpulkan, dijaga, diuruskan dan dibesarkan oleh kaki tangan JKM di situ. Yang kedua ialah itu diversion dengan izin. Kita mahu supaya kanak-kanak yang diambil tindakan, kita tidak mahu mereka dibawa ke dihadapkan ke mahkamah ataupun dihantar ke institusi. Kita mahu mereka menjalankan community service. Itu masih juga 2 ni dan masih dalam projek rintis kita. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Soalan seterusnya saya jemput Dato' Iskandar Zulkarnain